Kerjasama dengan semua agensi penguatkuasaan akan terus diperkukuh Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah MAFI bagi membanteras penyeludupan makanan, khususnya produk yang diragui status halal daripada memasuki pasaran negeri ini. Menterinya Datuk Jamawi Jaafar menzahirkan komitmen berkenaan selepas meninjau Pelabuhan Teluk Sepanggar susulan rampasan 12 kontena makanan sejuk beku dianggarkan bernilai RM3.42 juta. Kontena terbabit ditahan dalam Ops Ribat Sepanggar 1 2026 16 Julai lalu. Kontena terbabit dipercayai membawa ayam sejuk beku yang disyaki diimport dari China tetapi dilabelkan sebagai berasal dari Thailand. Manakala kotak pembungkusan turut memaparkan logo halal yang menimbulkan keraguan terhadap status sebenar produk berkenaan. Datuk Jamawi turut memuji usaha Agensi Kawalan dan Perlindungan Sepadan Malaysia AKPS, Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM dan Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sabah kerana berjaya mengesan serta menghalang kontena ini daripada keluar ke pasaran terbuka. Kes disiasat mengikut Seksyen 128, Seksyen 133-1 dan Seksyen 135-1D Akta Kastam 1967. Program simulasi haji cilik menjadi platform membentuk generasi muda yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik, malah memahami ilmu dan nilai agama sejak usia awal. Seterusnya menyemai rasa cinta kepada agama serta membina impian anak-anak untuk menunaikan ibadah haji sebenar pada masa hadapan. Isteri Ketua Menteri Datin Seri Panglima Datu Julia Salak berkata, program turut memberi pengalaman praktikal kepada kanak-kanak untuk memahami rukun haji, mengenali tempat suci serta menghayati nilai kesabaran, disiplin dan pengorbanan. Beliau berucap pada Majlis Simulasi Haji Cilik ke-9 2026 Anjuran Persatuan Tadika Islam Swasta Sabah Pertis di Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Program ini menghimpunkan penyertaan tadika dan sekolah rendah Islam serta keluarga dari seluruh negeri. Sekaligus membuktikan program terus mendapat sokongan yang menggalakkan daripada masyarakat Islam negeri ini. Program Simfoni Sakinah yang pertama kali dilaksana di Sabah mendapat sambutan menggalakkan dan wajar dijadikan sebagai acara tahunan. Inisiatif Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins itu memberi peluang kepada pasangan pengantin meraihkan hari bersejarah dalam suasana lebih istimewa selain memudahkan urusan pernikahan. Melalui program ini, proses akad nikah dikendalikan oleh tokoh agama negeri dengan pasangan pengantin terus menerima sijil serta kad nikah pada hari sama. Kita mempermudahkan urusan mereka dan memberikan peluang mereka untuk meraihkan hari yang istimewa ini di tempat yang boleh menjadi tempat untuk mereka menempah sejarah masing-masing dalam kehidupan mereka. Dan saya harap acara seumpama ini akan kita boleh adakan setiap tahun. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan program berkenaan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC. 10 pasangan mempelai dari pelbagai daerah termasuk Kota Kinabalu, Papar, Kota Belud, Keningau dan Sandakan diijab kabul pada program ini. Keunikan budaya tempatan Sabah terus diangkat dalam program kerohanian menerusi program Jazz Sultan Berselawat 2026. Program yang pertama kali diadakan itu bagi mempromosi keharmonian Islam dan warisan pelbagai etnik di negeri ini. Program berjaya mencapai sasaran dengan menghimpunkan kira-kira 500 peserta yang berpakaian tradisi pelbagai etnik Sabah. Selain perarakan berselawat dari JT Todak ke JT DBKK, program turut diserikan dengan persembahan puisi 6 bahasa sebagai lambang keharmonian dan kepelbagaian budaya. Memang tujuan kita pilih tempat-tempat begini adalah untuk memperkenalkan akhlak dan budaya Sabah itu sendiri, macam mana orang Islam itu sendiri kan. Kalau kita tengok biasanya ada Islamofobia di negara-negara barat apa semua. Jadi kita mau mencerminkan yang Islam itu sangat harmoni, sangat kasih sayang kan, dengan program kita ni lah. Agihan bunga ros kepada orang ramai turut dilaksana sebagai tanda penghormatan kepada masyarakat tanpa mengira latar belakang.
Melihat kepada sambutan luar jangka ini, Kifayatullah merancang untuk meneruskan penganjuran Gaya Street berselawat pada Disember depan. Disusuli dengan penganjuran berskala besar iaitu Kota Kinabalu berselawat di Kompleks Sukan Likas tahun hadapan. Program diharap memperkukuh syiar Islam serta menjadikan budaya Sabah sebagai tarikan pelancong. Program Aspirasi Murni Pantai Manis 2030 platform berterusan dalam memperkasa pendidikan, kemahiran serta peluang kerjaya golongan pelajar dan belia di daerah papar. Program yang pertama kali dianjurkan itu menghimpunkan 33 rakan strategik pelbagai sektor termasuk institusi pendidikan, agensi kerajaan dan pemain industri. Penganjuran ini bertujuan menggembleng tenaga semua pihak bagi membantu generasi muda membuat pilihan terbaik dalam bidang pendidikan dan pembangunan kerjaya. 13 sekolah mengambil bahagian dengan 9 sesi perkongsian daripada pakar pelbagai bidang disediakan, khususnya berkaitan pendidikan serta TVET. Jadi banyak saya rasa informasi yang penting dapat diberi pada petang ini, terutama sekali untuk program-program TVET dan juga program-program untuk kemahiran yang lain-lain. Jadi insya-Allah nampaknya sambutan daripada penuntut-penuntut kita memang memuaskan. Beliau ditemui media selepas merasmikan majlis penutupan program berkenaan. Usaha melahirkan lebih ramai atlet bertaraf antarabangsa terus diperkukuh menerusi jelajah Kementerian Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah KBSK. Siri jelajah di seluruh negeri itu bagi mengenal pasti keperluan pembangunan infrastruktur sukan di peringkat akar umbi. Membakut menjadi daerah ke-8 dalam siri jelajah ini bagi meninjau tapak cadangan pembinaan Kompleks Sukan Membakut. Menterinya Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, pendekatan turun padang ini membolehkan pihak kementerian menilai potensi khusus setiap daerah sebelum merancang pembangunan fasiliti yang bersesuaian. Mudah-mudahan matlamat kita untuk menjadikan negeri Sabah ini sebagai negeri yang mengeluarkan atlet-atlet yang bertaraf antarabangsa dapat kita capai, dan apa yang penting ialah sokongan daripada semua pihak, dan mudah-mudahan Sabah akan menjadi negeri yang terus maju dan berjaya. Setakat ini, jelajah KBSK telah mengunjungi daerah Kota Kinabalu, Sandakan, Kota Marudu, Kota Belut, Tawau, Lahadatu dan Beaufort. Siri jelajah seterusnya dijadual ke daerah Kinabatangan. Sementara itu, pembinaan Kompleks Sukan Membakut dijangka bakal menjadi pemangkin utama kepada pembangunan sukan akar umbi. Selain menyediakan prasarana yang lebih kondusif untuk komuniti setempat, khususnya golongan muda mencungkil bakat sukan berpotensi untuk diketengahkan ke peringkat lebih tinggi. Adun Membakut, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, penyediaan prasarana serba lengkap selari dengan komitmen kerajaan memperkukuh pembangunan belia yang berdisiplin dan berdaya saing. Sudah pasti, kerana sukan merupakan tonggak untuk kesejahteraan, bukan saja dari sudut kecergasan tapi kecerdasan. Dan inilah antara visi daripada Yang Berhormat Menteri Belia Sukan dan Ekonomi Kreatif, yang mana bakal melahirkan tokoh sukan, ahli-ahli sukan dan generasi muda yang cerdas, dan lebih-lebih lagi di Membakut ini antara bitaranya adalah bidang sukan silat, bidang sukan, beberapa bidang sukan yang lain. Datuk Muhammad Arifin menyifatkan lokasi tapak cadangan tersebut sangat strategik kerana dikelilingi oleh institusi pendidikan, penempatan penduduk dan kemudahan komuniti. Beliau berharap pelaksanaan projek berjalan lancar agar kemudahan tersebut dapat dimanfaatkan bukan sahaja penduduk di Dun Membakut, malah kawasan sekitar termasuk Dun Bongawan. Baik saudara, paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Nur Sila Talaha. Salam Malaysia Madani.